Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Bertemu lagi kita untuk video yang keempat ni. Video keempat ni cikgu nak cerita tentang nasionalisme di Asia Tenggara melibatkan negara Indonesia dan Indo-China. Okey, kita tengok perjuangan nasionalisme di Indonesia. Indonesia pada tahap pertama, okey, diperjuangkan oleh seorang tokoh nasionalis wanita. Kamu nampak wanita. Sebab itulah kata pepatah, tangan yang menghayun buaya itu mampu mengguncang dunia. Inilah salah satu bukti bagaimana nasionalis tahap pertama di Indonesia, pejuang nasionalis yang memperjuangkan hak rakyat, penindasan terhadap rakyat yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia itu telah dibangkitkan oleh seorang wanita. Nama tokoh tersebut adalah Radin Atjeng Kartini. Radin Atjeng Kartini. Okey. Nama dia ni ejaan kamu kena hati-hati sebab dia boleh keluar soalan struktur. Senaraikan tokoh nasionalis di Asia Tenggara. So kamu kena tahu nama dengan ejaan dia yang betul. Okey, Radin Atjeng Kartini ini merupakan anak seorang pembesar di Indonesia, anak bupati. Maka Radin Atjeng Kartini berpeluang mendapat pendidikan di sekolah Belanda dan dia menyedari bahawa ketika penjajahan Belanda di Indonesia, rakyat Indonesia telah ditindas terutama dalam sistem tanaman paksa. Okey. Jadi Radin Atjeng Kartini cuba untuk menyedarkan rakyat Indonesia bahawa mereka sedang diperbodohkan, mereka sedang mengalami kemunduran hidup dan kekayaan bahan mentah Indonesia sedang dicuri dengan rakusnya oleh Belanda. Maka apa yang Radin Atjeng buat untuk menyedarkan rakyat? Yang pertama, Radin Atjeng Kartini telah menulis, okey, dia telah menulis novel. Okey, novel dia ni, nama novel ni hati-hati selalu keluar soalan objektif. Okey, dia menulis dua novel. Yang pertama, Habis Gelap Terbitlah Terang. Okey, ini novel pertama dia, Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan novel yang kedua ialah Penulisan Seorang Puteri Jawa. Penulisan Seorang Puteri Jawa. Okey, kedua-dua novel ini menceritakan tentang apa? Kedua-dua novel ini membawa tema tentang kemunduran hidup rakyat. Okey, kemunduran hidup rakyat Indonesia dan penindasan yang mereka terima daripada Belanda di bawah sistem birokrasi Barat Belanda. Selain itu, Radin Atjeng Kartini juga cuba untuk menggalakkan pendidikan di kalangan wanita. Menggalakkan pendidikan di kalangan wanita. Okey, kenapa Radin Atjeng Kartini sangat-sangat menggalakkan pendidikan di kalangan wanita? Kamu tahu kan, di negara-negara Asia Tenggara dululah golongan wanita ini sangat dipinggirkan dari segi pendidikan. Konon-konon golongan wanita ni tidak perlulah ke sekolah, tidak perlu belajar tinggi-tinggi sebab akhirnya masuk ke dapur juga. Jadi Radin Atjeng Kartini cuba untuk memperjuangkan supaya golongan wanita mendapat pendidikan, supaya golongan wanita menjadi perancang strategi, menyedari bahawa jika rakyat itu tidak berpendidikan, jika negara tidak melahirkan rakyat yang bijak, maka negara sering ditindas, dijajah dan diperbodohkan oleh orang luar. Ini mesej yang disampaikan oleh Radin Atjeng Kartini. Okey, selain daripada Radin Atjeng Kartini, nasionalisme tahap pertama di Indonesia juga diperjuangkan oleh sebuah pertubuhan orang-orang Islam yang dikenali sebagai Pertubuhan Muhammadiyah. Okey, Pertubuhan Muhammadiyah. Okey. Pertubuhan Muhammadiyah ini, apa yang diperjuangkan oleh mereka? Mereka cuba berjuang untuk menentang ancaman sekularisme yang dibawa oleh Belanda, menentang ancaman sekularisme Barat. Kamu tahu kan bahawa imperialis Barat, mereka membawa fahaman agama Kristian, dan apabila mereka menjajah Indonesia yang rata-ratanya ketiga itu rakyat Indonesia majoriti beragama Islam, maka Pertubuhan Muhammadiyah ni mengambil langkah untuk mengekang, untuk menghalang ancaman sekularisme Barat ini daripada terus mempengaruhi masyarakat Indonesia. Okey, so Pertubuhan Muhammadiyah ni adalah menentang ancaman sekularisme Barat.
Okey, bagaimana pertubuhan ini cuba untuk menjaga rakyat, menjaga supaya masyarakat Islam di Indonesia tidak dipengaruhi oleh budaya barat, tidak dipengaruhi oleh ancaman sekulerisme barat ini. Maka pertubuhan Muhammadiyah ini mereka sanggup untuk membina klinik, okey, membina klinik, membina sekolah yang khas untuk orang-orang Islam di Indonesia supaya tidak bercampur dengan golongan masyarakat Belanda. Okey, ini nasionalisme tahap pertama di Indonesia. Kita tengok pula nasionalisme tahap kedua di Indonesia. Nampak sama, perjuangan nasionalisme tahap pertama di Indonesia juga bersifat sederhana. Okey, kita tengok pula tahap yang ni tadi cikgu tak tulis tahap pertama. Okey, so kita tengok pula tahap yang kedua di Indonesia. Okey, tahap kedua di Indonesia, okey, perjuangan dia menjadi semakin radikal, semakin ganas apabila munculnya parti-parti politik yang radikal, yang sangat-sangat berani dalam memperjuangkan kemerdekaan, mendapatkan kemerdekaan Indonesia daripada pihak Belanda. Perjuangan ini disimbolkan oleh perjuangan sebuah pertubuhan orang Islam yang dikenali sebagai Syarikat Islam. Okey, selain itu diperjuangkan oleh Parti Nasional Indonesia. Okey, Parti Nasional Indonesia (PNI) dan Parti Komunis Indonesia (PKI). Parti Komunis Indonesia (PKI). Boleh tak kamu guna short form ni dalam jawab esei SPM? Boleh. Sebab bila benda tu ada dalam kuteks, ada dalam skema jawapan, maka singkatan tu, short form tu boleh digunakan. Okey, so kamu boleh tulis PNI ataupun PKI sahaja. Okey, PKI ni dipimpin oleh Soekarno. Okey, Soekarno ini berjaya memperjuangkan nasionalisme di Indonesia secara radikal. Dia malah pernah ditangkap, dipenjarakan, okey, tetapi semangat dia sebagai seorang nasionalis tidak luntur. Dan apakah kejayaan beliau? Beliau telah berjaya untuk mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia. Okey, dia berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan dilantik sebagai Presiden Indonesia yang pertama. Nampak kenapa Indonesia merdeka lebih awal daripada kita tanah Melayu? Kerana perjuangan dia yang bersifat radikal, perjuangan dia yang bersifat berani untuk menentang penjajah. Even though dia same geografi dengan kita, same budaya, same dari segi bahasa, tapi perjuangan nasionalisme di Indonesia pada tahap kedua itu menjadi lebih radikal sehingga mereka berjaya mendapatkan kemerdekaan. Tentang Soekarno ni selalu keluar soalan objektif. Apakah jasa beliau? Bermaksud dia telah berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia. Okey, kita tengok pula nasionalisme di Indochina. Kita tengok nasionalisme di Indochina. Okey, di Indochina pada tahap yang pertama, okey, nasionalisme tahap pertama di Indochina diperjuangkan oleh golongan Mandarin. Kamu tahu kan golongan Mandarin ni adalah pembesar-pembesar tradisional di Indochina yang telah dilantik bagi membantu raja dalam pentadbiran. Okey, apakah perjuangan mereka? Mereka ini menuntut supaya berlakunya pemulihan kuasa raja. Mereka nak supaya raja-raja diberi hak balik untuk mentadbir Indochina. Kerana jika raja diberikan hak, maka peluang mereka untuk mendapat kedudukan sebagai pembesar itu akan diterima semula. Tetapi ketika berlakunya penjajahan Perancis, hak mereka, kedudukan mereka sebagai pembesar dinafikan terus oleh pihak Perancis kerana Perancis memperkenalkan sistem birokrasi barat. Okey, selain daripada golongan Mandarin ini, nasionalisme tahap pertama di Indochina diperjuangkan oleh golongan berpendidikan barat. Okey, mereka ini berjuang untuk supaya Perancis membuka sistem pendidikan barat kepada masyarakat Indochina. Maksud dia mereka mengharapkan Perancis memberi peluang pendidikan barat kepada masyarakat di Indochina, peluang pendidikan. Okay. Dan ketiga tahap pertama ini, lahirlah seorang tokoh nasionalis yang berani di Indochina. Nama dia Pan Boy Chow. Pan Boy Chow.
Pan Boy Chow ni seorang nasionalis yang agak berani menentang menggunakan revolusi bersenjata untuk menentang Perancis untuk memperjuangkan nasionalisme dengan menubuhkan sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai VNQPH. Okay. Tetapi Pan Boy Chow ini telah ditangkap dan dibunuh oleh pihak Perancis. Okay. So kita tengok pula nasionalisme tahap kedua di Indochina. Cuba padam nasionalisme tahap kedua di Indochina. Tahap kedua di Indochina perjuangan tu menjadi radikal sebab diperjuangkan oleh seorang tokoh nasionalis yang sangat berani. Nama dia Nguyen Tai Hoc. Nguyen Tai Hoc. Nguyen Tai Hoc telah menubuhkan sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai Vietnam Quoc Dang Dang ataupun VNQDD. Dan Nguyen Tai Hoc ni telah melancarkan pemberontakan menentang Perancis di Indochina, tetapi dia telah dibunuh oleh pihak Perancis. Dan bila dia dibunuh, maka ada seorang lagi tokoh nasionalis yang radikal di Indochina pada tahap kedua ni, iaitu Ho Chi Minh. Okay? Ho Chi Minh telah menjadi seorang presiden Parti Komunis Vietnam. Okay? Dia adalah presiden atau pengerusi Parti Komunis Vietnam. Juga turut melancarkan pemberontakan secara bersenjata, tetapi apabila Ho Chi Minh melihat Nguyen Tai Hoc telah dibunuh, maka Ho Chi Minh ini telah melarikan diri ke Hong Kong. Dia melarikan diri ke Hong Kong supaya tidak ditangkap dan dibunuh oleh Perancis. Dan selepas Ho Chi Minh ini, perjuangan nasionalisme di Indochina bertukar menjadi sederhana. Okey, tokoh nasionalis yang ketiga ini perjuangan dia bersifat sederhana, diperjuangkan oleh Maharaja Bao Dai. Maharaja Bao Dai. Okey. Tentang Ho Chi Minh ni kamu kena take note, okey. Ho Chi Minh ni selalu keluar soalan objektif. Apakah persamaan di antara Ho Chi Minh dan Sukarno? Ho Chi Minh inilah antara tokoh nasionalis Vietnam yang telah berjaya memperjuangkan kemerdekaan Vietnam. So dia telah berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Vietnam. Sebab tu kamu nampak ibu negara Vietnam sekarang nama apa? Ho Chi Minh. Ambil sempena nama dia yang telah berjaya mendapatkan kemerdekaan Vietnam daripada Perancis. Maka jasa dia dengan jasa Sukarno equals. That's why kalau keluar soalan objektif, dia akan tanya apakah persamaan di antara Sukarno dan Ho Chi Minh. Okay, itu je untuk nasionalisme di Indonesia dan di Indochina. Terima kasih kelas. Bye-bye.